ni adalah satu, korang nak kena kenal dia adalah itu tanda-tanda reversal. Okey, sebab masalah kita ni, saya percaya ramai di antara kita ni suka lawan trend. Jadi bagi saya tak ada masalah nak lawan trend, cuma korang kena tahu bila waktu yang sesuai, kat mana tempat yang sesuai nak lawan trend. Kadang-kadang bila trend tengah naik, korang masih lagi lawan, sebab tu kena lipat, naik lagi lawan lagi, padahal nak ikutkan game setup buy tu belum habis pun lagi. Korang kena faham apa maksud bila dia pada atas sampai ke bawah dia sell kan, korang cuba cari buy, padahal dia naik sikit dia turun, itu maksudnya setup sell ni belum habis lagi. So itulah maksud jangan lawan trend. Masa itulah yang terbaik kita follow trend, itu lagi seronok, lagi selamat harga. Tapi ini saya nak kongsikan, jangan lawan trend. Pullback dengan retracement sama ke? Sama je tu bahasa dia. Pullback, retrace sama. Tapi yang hari ni saya nak cerita bukan retracement, saya nak cerita tentang reversal. Chart pattern ni adalah satu tempat yang korang boleh tahu kat mana market mula nak buat reverse. Dia dah bagi clue awal. Dan apa jadi kalau dia fakey sekali pun tak apa, kita punya SL nipis. Okay, so saya akan ambil biasanya 4 jenis saya akan combinekan, dan saya akan tengok dengan 4 jenis chart pattern ni. Yang pertama adalah double top ataupun double bottom. Okey, contoh macam ni saya tunjuk dulu. Okay, soalan tu kita simpan dulu, kita belajar dulu chart pattern ni. Okey, ni yang pertama. Yang pertama ni adalah double top. Apa maksud double top ni? Bukit. Ni saya ambil gambar Google je, tapi lagi saya explain kat chart balik. Okey, ini adalah double top. Dia buat satu top. The issue dia, kadang-kadang ramai orang dia suka sangat dapat sharp entry. Ini saya punya nasihat sikit lah, sebab saya pun dulu kalau saya nak cari, saya punya screenshot banyak, saya punya pucuk-pucuk akar-akar masa zaman pakai indicator, memang banyak dapat sharp entry. Tapi saya ada satu masalah pula, yang mana contohnya saya dapat entry sini, lepas tu dia turun dan saya tak cabut. Contohnya saya rasa kan macam inilah sharp entry yang aku dapat. Lepas tu kita letak BE, lepas tu dia patah balik, kena BE, tak kena BE. Lepas tu masa tu pula kita rasa ni tak ni, dia nak retouch je, kita letak SL atas ni. Lepas tu mungkin kadang-kadang shadow hantar, lepas tu boleh jadi. Kat sini apa yang korang kena faham adalah ini dipanggil retracement sahaja lagi. Masih lagi retrace, belum lagi nak buat reversal. Bila tanda reversal, bila dah siap benda ni, barulah tanda reversal. Korang tak perlu kejar entry kat sini, tak perlu pun. Kalau tak perlulah nak kejar entry pucuk-pucuk ke akar, boleh nak kejar tu, insyaAllah nanti lama-lama korang sendiri akan dapat. Yang ini dipanggil first wave. First wave ni yang bahaya kalau kita nak entry. Siapa yang boleh dapat kat sini? Biasanya banker yang mana memang capital deposit, VIP trader yang masuk lot 100,000 ke 10,000, kita masuk sekupang 2 je, tak bergerakkan market pun. Jadi nak ambil sini boleh, korang ambil sini, tapi yang penting korang tahu area sini nak close. Sebab tu kadang-kadang korang kena tahu kat mana yang bila market ni pergi, dia akan buat retrace. Kalau ikutkan, kita boleh tahu kalau nak ambil sini dapat rezeki, alhamdulillah, turun sini, area sini kita cabut je, sebab kita tahu sampai tu masa nanti, macam nak cakap saya pun masih belajar, tapi kita boleh tahu. Anda kata dapat entry kat sini, kita tahu dia akan retrace. Jadi kita secure je profit sini. Ini yang maksud saya secure profit, kita close tak apa. Buat semula. Kat mana buat semula tu? Kat next. So dia macam ni, korang take note apa yang saya nak kata, kadang-kadang quotes dia ke. Apa yang kita buat trend line, apa yang kita buat SND, apa yang kita buat SBR, RBS, akhirnya semua benda tu adalah cuba menyiapkan satu chart pattern. Faham tak? Faham tak? Macam tu lah. Okay, saya ulang balik. Apa yang korang, bila benda ni berlaku di kawasan SNR, tengah harga tertinggi ataupun harga di bawah, tengah nak berlaku reversal, okay, dia tak boleh terus simply nak patah balik, itu reversal ke, dia akan buat satu benda. Biasanya itu dia bagi, dia akan buat sideways ataupun dia buat base dulu. Kenapa? Hujan belum lagi.
Ya, kejap. Jadi kita pergi kedai. Okey. Chart pattern ni vary dekat time frame mana? Semua time frame boleh pakai abang. Nanti kita sambung. Dia daripada besar, kalau jumpa daripada kecil lagi lah seronok. Alhamdulillah. Jadi apa tadi cerita saya ulang balik. Bila sampai kat kawasan atas ataupun bawah, sebab tu korang kena tenang je dulu, tak payah. Walaupun korang dah maki kawasan SNR korang, walaupun dah maki ke kawan SND korang sebagainya, tenang-tenang je dulu. Jangan style saya tak instant terus. Maknanya macam mana cakap kita cuba tengok dulu market buat apa bila sampai kawasan tu. Anda kata dia nak buat chart pattern, sebab tu dia kalau korang perasan ada kadang-kadang memang dia touch and go. Itu mungkin adalah first reversal. Kalau macam nak cakap tak puas tu lagi lah saya explain. Susah, benda tu susah nak explain dalam kata-kata. Dan jadi bila kita makin trendline ke dia tengah buat price action ke tengah buat tu, itu sebenarnya dia tengah cuba nak completekan satu pattern. Bila siapnya pattern tu, barulah kita teruskan pergi. Kat sini lah kita boleh nampak fakey ke, kita boleh nampak dia bagi harapan palsu ke kan. Jadi kat sini okey, saya sambung balik, salah pegang mouse. Jadi kat sini kalau korang dapat, tak apa, cumanya kita kena tahu korang tak boleh nak hold tau. Korang benda ni, situasi ni korang tak boleh nak hold. Kita ambil je dulu, banyak lagi boleh buat kemudian. Sebab korang ini ibarat tengah lawan trend lagi. Mungkin kat sini sebelum ni bawah lagi, jadi ini semua tengah uptrend lagi. Okey, lepas tu kita secure je sini dan dia buat lagi. Okey, bila dia buat lagi, ini kita boleh marking lah. Satu sini, kenapa jadinya kat sini adalah satu, ini dipanggil resistance, dan satu lagi ini dipanggil SND. Faham tak? Dan benda inilah yang menyiapkan satu chart. Tapi korang nak masuk entry kat sini, boleh, tak ada masalah. Tapi tetap ada risk yang sama juga. Faham tak? Dia tetap ada risk yang sama juga dekat sini. Anda kata dia boleh jadi sini, dia buat fakey, dia naik balik. Jadi yang terbaiknya kat mana kalau kita nak entry selamat, ataupun korang nak tahu market tu dah mula reverse, adalah bila dia break pada kalau saya panggil apa ni, katalah ini gunung satu, lepas tu dia buat tengah-tengah kan, tu naik atas. Bila dia break sini itu kita boleh katakan dia nak mula reverse dah. Kalau korang tanya time frame berapa, tak kisahlah. Kalau benda ni jadi kat H1, korang tahulah jauh dia macam mana. Kalau jadi kat F15, korang tahulah jadi dia jauh, dia jarak dia macam mana. Dia, andai kata korang jumpa setup ni kat M1, jumpa kat M5, jumpa kat F15, dan disambung pula time frame H1, H4, bila jadi benda macam itu, yang tu korang barulah korang boleh hold semakin jauh. Faham tak? Bila dia continuous pattern jadi pak. Ahmad Farah tu tadi saya dah jawab lah. Okey. Jadi kat mana kalau kita nak entry pun tak apa, biar je dia buat main-main. Kalau saya mungkin okey, saya punya start adalah mungkin saya akan, tak kisahlah saya ada account berapa besar pun, saya akan hantar askar je. Mungkin 1 sen. Mungkin saya hantar 2 sen. 2 sen saya hantar, contoh 2 sen. Yang tu biar je. Yang ni dia biar je pergi. Katalah yang penting kita nak belajar entry satu, sharp entry ke apa ke kan, nak bagi lega, nampak biru. Lepas tu bila dia break sini, anda kata dia break dan dia retest, kemudian yang area sini baru saya balut. Ini barulah kita rasa lega, dah buat reversal. Okey, SL kat mana korang letak lah. SL tadi mungkin besar sikit, tapi kita tahu dia dah tahu direction tu nak turun, cumanya dia main-main lagi ke atas. Faham tak benda ni? Okey, dia dalam masa yang sama, konsep dia adalah macam ni tau. Ini lower low, contoh ini panggil higher low lah, katalah dia daripada bawah. Ini korang nanti belajar itu, saya selit-selit lah. Ini dipanggil higher low, dan ini dipanggil higher high, dan ini dipanggil higher low. Okey, maknanya ada atas, ada higher high dan higher low. Dan ini dipanggil, kalau dia nak teruskan momentum naik lagi ke atas, yang selalu orang ramai kena lipat ke kan, kalau nak lagi atas, yang ni dia kena close daripada atas ni, itu tandanya dia tengah buat high high. Okey, kalau dia tak jadi buat, ini dipanggil lower high. Dan yang ini
Kalau nak teruskan momentum, dia kena break yang ini, barulah kita nampak reversal. Itu sebenarnya kaedah dia, dan akhirnya siaplah chart pattern. Itu kita panggil, bila siap chart pattern ni, baru kita nak entry kat sini. Entry atas ni based on apa? SND, SNR. Chart pattern siap bila kemudian kita entry kat sini. Itu lebih selamat dan tenang-tenang. Kau nak balut-balut lah. Betul tu Cikgu Adi. Memang yang kecil akan tunjuk dulu. Jadi itu saya cakap, kalau kau jumpa nampak maki-maki kat M1 siap jadi nampak, M5 jadi, F15 jadi, H1, dan tiba-tiba katalah dia continuous je jadi nampak, semakin jadi. Itu lagi selamat yang raya lah. Andai kata M15 dah habis tiba-tiba, dah break trend lah korang, dah macam dah breakout semua, tak valid, dan kat H1 pun tak jadi dah. Maknanya sampai situ je lah, F15 je tu setup dia jadi. Saya faham semua, cuma tak boleh kawal emosi. Betul, emosi ni satu benda yang saya tak boleh nak ajar lah. Tak kisahlah macam mana pun, memang susah. Pergilah belajar dengan cikgu di planet Mars sekalipun. Kalau dia buat sideway macam mana? Kalau dia buat sideway, kalau dia buat sideway, selagi dia tak break atas tu, kita akan back to basic balik lah. Maksudnya dia tetap lagi di kawasan resistance, dia tak break lagi, jadi masih selamat. So double top punya pattern mungkin tak boleh pakai lah, kita pakai pattern lain. Ini cerita double top saja dulu. Sabar dulu. Okey, ini double top dan double bottom sama lah cerita dia. Korang terbalikkan je lah laptop korang kan, ataupun ini saya tunjuk. So kat sini katalah market ni masa ni maknanya tengah downtrend lah. Contohnya naik ke atas kan, dia dah beratas sini macam ni, lepas tu dia turun. Anda kata kita dapat setup buy kat sini, alhamdulillah lah, lega lah kita dapat. Ini yang saya kata ni, dia boleh jadi sama juga. Kita nak hold buy boleh, tapi kalau saya biasanya saya akan secure je dulu. Sebab apa? Sebab korang kena faham, belum confirm lagi dia akan reverse market. Jadi kita secure je mana profit kita dapat dulu. Jangan, ramai orang selalu nak hold. Percayalah cakap saya, secure je profit dulu selagi tak clear direction. Benda ni yang kesilapan saya buat dulu dekat 5 tahun tau. Saya buat benda ni dan barulah setahun 2 tahun terakhir ni, bila saya buat, ya Allah, banyak berubah. Sebenarnya kita ni bukannya tak boleh entry biru-biru, boleh. Masalahnya pandai je kita, cuma tak pandai nak tutup, itu je. Korang, kita mungkin entry semua dah okey, percayalah, korang semua mungkin dah biru-biru dah entry, cumanya tak pandai nak tutup. Itu pun masalah saya. Biru memang power, boleh buat, tapi tak pandai tutup. Itu gerah hati, Tuhan tak bagi lagi, tak ada rezeki lagi. Okey, jadi kita nampak nak macam ni. Ini kalau dekat double top punya pattern lah. Okey, so kita tutup je. Macam mana nak tutup? Ini pula kat mana korang nak ambil TP? Ini mungkin sebab di support sini, support di time frame berapa saya tak pastilah. So kita secure je dulu. Dia nak buat retrace kat sini, ni support sini kan, ni pun boleh kalau korang nak ambil, ni mungkin area support. Jadi dia retrace sini, dia patah balik. Kalau kita hold, dia patah balik kena B. Aduh, penat abang, sayang sebenarnya. Ya? Tak sakit. Okay, macam mana nak tahu dia akan ke atas bila first bottom? Kita tak tahu. Yang ni macam mana kita dapat entry ni, korang kena tengok, always look to the left. Tengok kiri korang, apa ada kat sini. Mesti ada kawan dia kat belah ujung tu. Mungkin ada apa-apa ke something ke kan. Ataupun kalau korang tengok smaller time frame, korang dah boleh nampak pattern dah. Macam tu. Lepas tu baru naik. Dan yang ni kita ambil kat mana TP korang nak ambil awal, ambil lah dekat SPR ke RPS yang berlaku. Dan kita buat nantikan yang kedua. Yang kedua ni kita nak based on apa entry kita sebenarnya adalah SNR dan juga SND di kawasan sini. So kalau andai kata dia jadi, alhamdulillah lega. Dan kat mana korang, ini dipanggil first wave. Bahaya nak masuk first wave ni, tapi terpulang. Kat mana yang terbaik adalah saya suka di second wave. Second wave ni bila dah break, dia betul-betul break tengkuk ni dan dia retest. Contohnya ibarat ni lah, di atas shadow park, kat sini lah kita buy, lega sikit. Andai kata ni nak tak SL mana, dia agak jauh nak perjalanan tu, sini lah. Contohnya kan. Okey, tapi kita lega lah, yang penting tahu direction. Kalau saya tak SL lagi, biarlah dia main macam ni pun. Yang penting saya tahu dia dah mula nak berubah arah. Kenapa kadang-kadang di atas shadow, bawah panjang lagi tu, ada dalam time frame kecil, dia cuba collect harga lagi. Dia cuba ambil harga-harga yang tak diselesaikan lagi.
Okey, itu double bottom, double top. Kita tengok contoh dia. Katalah kalau korang tanya saya double bottom, double top ni saya guna ke tak? Dia adalah saya guna, tapi dia bukan validation utama saya. Maknanya dia mungkin yang ke berapa, keempat ke kelima ke, jauh sikit lah. Saya tak berapa fokus, tapi saya guna dia. Cumanya saya kurang fokus pada dia. Contoh kita tak, mana saya tak double top. Okey, satu lagi tip, macam mana kalau korang nak tengok, korang boleh lah buat line chart. Contohnya macam EU atas ni kan. Okey, katalah kita marking dari sini ini double top. Ada juga pattern Hessian S. Okey, ni dipanggil double top punya area, ni double top punya area, ni di H1. Jadi bila jadi dia lega lah. Korang nak boleh buka line chart bila nak tengok lagi jelas lah. Okay, kita pergi kat sini dia sebenarnya adalah satu combination tau. Dan kalau sini sebenarnya adalah satu, kita nampak engulfing, tapi bila buka line chart kita nampak lega lah kat sini. Okay, kita buka M15. Okay, contoh, andai kata kita dapat, katalah, okay, kat sini kenapa dia jadi first stop ni kan? Kita tengok apa sahaja sebab dia stop. Kita buka time frame besar, always look to the left. Kat sini tadi kan, kita tengok ada tak kawan dia kiri. Okay, nampak ni, ini adalah kawasan SPR RBS. Jadi ini kawasan ni, sebab itulah dia berhenti. Faham tak? Ini yang korang kena always look to the left. Ini dipanggil kawasan yang belum collect lagi. Ini dah satu, dua, ni support. Satu break pump. Jadi sekarang ni RBS dia belum di collect lagi. Kita tengok, kita cari kat mana dia akan collect. Benda ni yang korang kena marking. Yang jauh-jauh pun marking je lah. Ini kawasan yang terbaik di support. Nak marking sini pun boleh juga. Tapi cantik ke? Kalau saya lebih suka yang macam banyak kali cuba dan dia agak fresh lah sini. Sini pun boleh, tapi korang tengok ni lagi susah dia nak tembus kan. Try satu, dia try dua, lepas tu yang ketiga boom. Jadi dia kita tengok dia retest. Okay, so sampai di sini. Bila sampai sini, okay, korang nak instant set boleh, tapi sebab tu saya kata kalau saya akan tengok dulu apa market nak buat. So ini adalah kawasan RBS SPR. Okay, yang ni kan, okay, kita marking. Cumanya dia lajak lebih lah. Sebab tu saya kata kita tengok apa dia nak buat. Kat sini dalam 16-17 pip je naik pun. So kita tengok, okay, kita marking sini first kan. Dia kadang, okay, kita marking sini. So kita entry. Katalah korang entry kat sini, sebab ini SPR RBS punya area kan. Contoh, korang nak masuk sini bolehlah nak masuk sell, tapi kita tak tahu lagi dia ni adakah itu dah betul tanda reversal. Sebab sebelum ni mungkin tengah naik. Dia contoh kat sini pun kita boleh, okay, katalah orang nak sell kat sini, ini pun dah betul juga. Nampak ni pun dah betul juga. Kalau buka M15 ni ada jadi pattern lain dah dekat H1 tadi jadi kan. Okey, dia ada sebab. Kenapa kat sini dia tak naik lagi? Sebab ni ini kan tadi SPR yang belum di collect lagi. Jadi kalau bila saya marking yang ni yang tadi kita dapat yang kiri tadi tu. Jadi saya tak akan sell kat sini, saya tak nak sell sini. Sebab saya akan cuba cari di area sini. Sebab apa saya cari? Sebab sini area yang belum di collect lagi, price boleh dia sentuh lagi. So kita sampai sini baru kita standby. Bukannya termasuk sell. Kalau saya mungkin akan masuk sell. Saya tak satu kupang sekupang dua je, nak bagi dia main-main dulu, tengok apa dia buat. Bila macam ni, okay, katalah first satu pump, kita pun mungkin nampak sini kalau korang tengok belajar lain mungkin 3 shadow ke kan. Okay, kita buka, katalah dapat satu. Jadi bila dah siap kat sini, kita pun kat sini lah korang boleh buka H1.
Kita pun boleh lah tukar. Okey, jadi macam gini. So korang boleh je marking atas ni. Kalau kita korang terus marking kat pucuk dia kan. Kalau buka ni kena tak? Tak kena lah kalau nak ambil kan. Ni dipanggil albino. Albino double top. Albino ni cacat lah. Kata cikgu saya punya bahasa, albino dia ada banyak. Dalam chart pattern pun ada albino. Albino ni maknanya dia bukanlah orang kata dia kurang sempurna lah. Dia tak comel lah orang kata. So jadilah macam gini. Tapi ini dikira double top juga. Ni panggil albino. Alright. Okay. So dia naik turun. Lepas tu okay, contoh kat mana dia break tadi? Tengkuk di sini kan. Setelah kita makin tengkuk dia, korang boleh multiple time frame, kita boleh lah dapat, insyaAllah. Kalau tak dapat tu tak ada rezeki. Contohnya ini break, nampak ni. Ini kan dia break merah ni. Okay, merah ni dia break, ini dia retest. Tapi tak sampai lah. Kalau buka multiple time frame, insyaAllah kita dapat. Contohnya korang benda ni buat latihan banyak lagi. Okay, ni dia break kan. Okay, kalau korang tengok ni, ini dia sebenarnya apa dipanggil? Dalam masa yang sama ini juga dipanggil SBR. Tapi tak kena lah. Kalau korang adjust kat sini M15, dan kalau korang nak maki main shadow dia, kena tak? Tak kena lah, tak ada lah. So tak dapat lah. Kalau korang nak instant dan korang memang yakin, sebab benda dah jadi dekat H1 kan, dan tinggal dia nak retest je. Itu dipanggil dia nak retest. So korang boleh je lah masuk. Yang sini kita boleh masuk. So dapat lah setupnya. Kat sini kita ambil 100 speed. Banyak lah tu 100 speed. So kita set sini boleh, tapi dapat sikit. Sini set boleh, sebab yang tadi tu kan ada kan. Tapi kat sini lah baru kita tenang-tenang. Kat sini baru kita ambil. Boleh faham tak? Kadang-kadang saya dah betul tak cukup, dia pun jadi triple top pada jatuh. Ya, sebab triple top dia pun cat pattern juga. Jadi saya tak boleh kawan MC akan terus awal. Relax je. Yang penting korang tahu. Sebab itulah, yang penting kita tahu kat mana kita sanggup rugi. Korang marking sahaja, marking area atas daripada kawasan tu. Contohnya bila jadi double top macam ni katalah double top, dia boleh jadi dia buat lagi sebelah, kita marking je lah kat area atas ni. Contoh kita ambil berapa area kita sanggup rugi kan. Contohnya entry kat area sini, ini 17 pip. Okey lah, lebih kurang 20 pip. Daripada korang entry kat sini, naik lagi. Ini adalah final dah turun. Lepas tu kita enter sini. Anda kata dia tak turun terus, dia buat lagi, dia buat double top. Tak apa, yang penting kita tahu area SL, area berapa yang kita sanggup rugi. Itu je. Okay, itu double top. Sama lah juga macam double top. Berapa lagi? Lama dah lah, 38 minit dah. Cepat je. Okay, tak apa. Itu untuk double top. So kalau double top pun sama juga. Katalah dapat kat time frame besar lagi sedap. Ada tak? Kita kaji balik macam mana buat. Contoh macam ni. Ni pun jadi double top juga. Perak pergi. Okay. Ini apa dia? Apa benda dia buat ni? Sama jugalah, dia buat engulfing lah sebenarnya. Dalam time frame yang kecil, kita akan boleh nampak lebih awal potensi dia nak jadi. Contohnya, okay, katalah ni dalam H1 kan nampak pelik. Sebenarnya dia buat bentuk lain. Dia dah bagi HNS tapi tak cacat punya HNS. Albino HNS. Sebab tu saya kata kalau saya dah bentuk double bottom ni, saya validate dia yang terakhir. Saya biar kalau dia dah jalan dulu, contohnya katalah macam gini kan. Katalah bila macam ni kan, dah siap yang mungkin kat sini, mungkin saya akan curi selepas tu je saya akan curi. Contoh macam ni, saya akan curi. Katalah depan dah siap ni yang sebatang ni, jadi saya akan curi selepas ni. Bila dia naik, itu saya akan curi. Kita curi itu pun dah dapat banyak dah sebenarnya bang. Katalah kita ambil dari sini kan. Kalau korang multiple time frame, korang akan dapat lah. Kita
buka F15. Okay, contoh ini kita panggil dia punya SPR. Kat sini saya ambil. Jadi yang ni H4 dah break, clear je lah. Jadi yang ni je saya ambil, macam tu. Tak apa, sebab H4 dah jadi dah. Kat sini kita ambil lah berapa pip dah, 100 pip dah bang. Faham tak? Itulah cara entry dengan tenang. Daripada kalau kita sell kat sini, alamak dia naik lagi, sell kat sini naik lagi ke kan. Jadi kita ambil yang selepas, dah siap kita ambil kemudian. Dan ambil sikit, 50 pip, 100 pip cukup lah, kau balon lah. Tak ambil curi-curi. Faham tak? Contoh korang tengok jadi kat sini saya marking. Kalau korang buka H4, kecil lah pula. Mana dah pula tadi tu? Tapi itulah nak bagi tahu multiple type. Nampak ni? Dia dah break. Dia dah break solid dah. Jadi kita ambil yang dah siap double top dah dekat H4, dan korang standby area mana nak buy. Dan benda tu kena combine dengan teknik-teknik korang belajar, SLR, SND, SPR, RBS, dan dia adalah chart pattern. Jadi benda ni dia adalah satu gabungan dan korang akan nampak lebih jelas. Dan apa lagi yang korang boleh nampak bila kita combine semua, kita makin dengan trend line. Okay, nampak tak? Ini dipanggil confluence. Yang mana 1, 2, 3 break pub, dia jadi kat SPR, RBS, dan dalam masa yang sama dekat H4 dah siap double top. Faham tak? Jadi ini yang dipanggil validation kita, confirmation kita jelas, clean and clear. Bila jelas, jadi apa nak takut? Kita bolehlah belasah aja. Macam itulah. So yang ni kita ambil. Jadi kita curi style-style macam ini. Ini pun 100 pip dah, 50 pip ambil, cabut, lega. Alright, itu dah betul. Dan lah kali adalah kita combine semua, bukannya fokus gitu sahaja. Dia adalah sebagai pengesahan kita je. Okay, itu double top dan double bottom pun keadaannya sama juga. Ada soalan tak? Boleh faham Okay, saya teruskan dulu kepada Bismillah. Soalan diri lapak ni. Salam Bang Irwan. Okay, saya teruskan dengan chart pattern yang kedua pula. Ini saya belajar daripada Cikgu Along dan daripada tim P Hijau. Okay, di bahasa dia kalau dalam chart pattern dipanggil shooting star ataupun pin bar. Okay, bentuk dia macam gini. Shooting star ni adalah pattern yang mana tanda reversal juga, dan tapi dia juga ada banyak fakie. Fakie tu kena faham, dia kena tahu kat mana kita nak counter. Alright, okay. Ini dipanggil 3 shadow. Apa maksud 3 shadow tu? Ini 1 shadow, ini 2 shadow, dan ini 3 shadow. Bila berlaku shadow yang ketiga yang kita tunggu, shadow yang ketiga ni kita tunggu, itulah yang kita masuk sell. Dengan harap dia kena jadi yang next candle ni terus zerak turun terus. Itu kalau jadi begitu, insyaAllah dia tanda nak meneruskan momentum. Maknanya yang selepas ni terus dia mungkin akan naik. Dia tak nak collect harga kat sini je, dia naik dulu. Lepas kalau dia tengah shadow, close lagi body bear, itu sama gaya. Ini untuk cari sell. Sama juga, saya tak nak cari buy. Dia daripada atas, dia kena gemuk. Body ni kena gemuk, body ni kena gemuk, body ni kena gemuk. Dan tengah ni dipanggil doji. Apa tu doji? Dia ibarat candle tu halus lah, dan shadow tu panjang kat atas. Sebab tu nama dia shooting star, dia tembak bulan lah. Kalau ni dia panggil apa saya tak ingat, shooting earth. Okay, so kat mana entry dia adalah di next candle ni. Kita dah marking shadow sini, kita next candle ni di atas shadow, baru kita entry sell. Begitu juga dengan ni, dah siap ni, kita standby di sebelah sini, buy.
Okay. So kalau korang tengok, ini adalah bullish candle. Dia kena gemuk, body tu kena cantik mata lah, dan tengah-tengah tu jadi macam gini. Okay, ni simple je lah saya tunjuk. Teknik ni simple aja. Cumanya kadang-kadang dia suka melipat orang juga, dan korang kena tahu macam mana nak counter. Okay, yang ni pun saya takut korang ramai tak nampak macam mana bentuk dia, cantik dia macam mana. Kat mana nak guna H1, H4 pun boleh, tak masalah. Okay, korang mungkin akan macam banyak tu tanda macam tu kan. Memang banyak. Okay, dia macam ni. Korang tengok okay, ini satu body yang kita panggil cantik lah ni, satu body. Tapi kalau saya lagi suka dia jadi macam gini. Yang tu hammer rasanya. Hammer ke, dia macam-macam bunyi lah ni. Okay, kalau bila jadi macam gini, okay, contoh ni warna biru. Okay, dia kena shadow tu macam gini. Kalau macam ni dan sebelah tu dia okay, ada beza. Kalau macam gini, ini pun boleh lah kita panggil dia. Aku geram je pakai benda ni. Kalau macam ni, ini pun boleh dikategorikan sebagai tree shadow. Tapi potensi dia nak berjaya adalah lebih bahaya. Kalau saya lebih selesa kalau dia jadi yang next candle ni, anda kata dia naik shadow, lepas tu dia turun balik close merah. Korang kena faham benda ni memang nampak sama kan. Okay, benda ni nampak sama, nampak serupa, tapi bukan dia. Yang ini next candle ni dia boleh juga jadi macam gini, memang boleh, tapi dia boleh jadi continuous candle juga. Faham tak? Dia ada beza. Korang nampak seketul-seketul macam ni, ini benda yang mana ya. Ini korang punya mata kena biasa lah tengok candle. Kita dah boleh agak dalam masa beberapa minit dia akan jadi warna merah gitu. Dia boleh jadi macam ni, tapi di saat akhir mungkin dia boleh naik warna biru lah jadi dia kan. Okay, tapi kita nak kalau yang macam ni dia lebih selamat. Itu je lah maksud saya, dia lebih selamat. Benda ni susah saya nak explain dia punya perangai dia. Okay, so kat mana kita nak tunggu entry kita? Bila dah siap, bila siap je macam ni, bila siap satu, siap dua, ketiga ni kita tunggu. Kita tunggu yang ketiga ni, dia buat shadow hantar pump. Kat sini kita sell. Ni konsep tree shadow. Tapi korang kena tahu kat mana nak counter, kat mana nak revenge. Dan benda ni kalau nak jadi, dia kena sebatang ni, dia kena balas balik. Andai kata, kalau saya punya style katalah candle sebelah ni dia buat macam gini kan. Contohnya dia turun shadow, okay, dia buat macam ni. Yang ni boleh lah nak hold lagi. Kalau saya akan tengok next candle tu apa permainan dia nak buat. Benda ni korang kena monitor. Benda ni kena faham sendiri dia punya. Maksudnya harga tu terus tertolak ke bawah. Ya betul, dia terus tertolak. Kalau tertolak terus, itu kita jadilah tree shadow. Dan next candle ni yang saya kata dia akan turun. Weh ni tukar candle tu. Okay, next ni korang kena faham, dia boleh jadi turun terus ataupun dia boleh libas balik naik ke atas. Ini yang senak sikit. Jadi kadang-kadang kalau dia naik atas, sebab apa? Sebab dia nak ambil harga yang ini. Harga yang ini dia nak ambil. Jadi kita kalau nak dia jadi cantik adalah bila dia naik atas ni, dia tinggalkan shadow dan dia teruskan momentum. Ini memang
Jadi benda ni macam mana nak jadi, nak buat, kena monitor. Inilah kalau kita dapat setup yang dekat atas ni cara nak hold. Kenapa dia turun, kenapa dia naik, collect. Andai kata kalau dia naik balik sampai ke atas ni kan, kalau saya mungkin dia kena campur backup plan lain pula. Kiranya kalau biru merah baru jadilah tuan. Kalau biru merah betul, yang ni pun boleh, dia tetap boleh jadi macam gini. Dia tetap boleh, cumanya saya kata dia ada risiko sikit. Dia ada risiko sikit. So benda ni kalau tak kena combine lah dengan benda-benda lain. Itu ilmu yang dah belajar. Okey, itu kaedah dia. Kita tengoklah contoh dia. Okey, contoh macam ni. Contoh macam ni, ini bolehlah kata ni satu candle bullish dan ni dipanggil shooting star, dan next candle ni kalau korang tengok dia tak turun terus. Jadi bila tak turun terus, dia main-main ni yang penat sikit ni, nak layan emosi ni. Kita boleh kat mana kita nak maki sell limit, kita kat sini jadi turun dapat. Tapi kat sini kita kena SL kita. Okey, ni saya kongsi satu benda. Kat mana nak letak SL? Okey, cara saya buat 3 shadow ni punya SL adalah macam gini. Ni versi saya lah. Saya akan marking dia punya shadow, dia tengah-tengah doji ni saya akan marking. Selagi dia tak break atas ni, selagi tu saya tak cut, saya tak letak SL. Bila cara macam ni saya tak letak SL, saya akan monitor sebab dia akan main shadow-shadow ni. Saya akan memang akan monitor, dan bila saya revenge, bila dia break close atas ni, dia masuk, inilah kawasan saya akan balun balik. Saya akan balun balik dan lega lah, dia akan pergi. Contoh korang tengok ni, ini 3 shadow, betul tak? Ini 3 shadow dan kita pun buy kat sini, cantik lah, okay, fine, tak apa kita. Dan andai dia break, dia close ni, katalah yang ni kalau ikutkan korang nak makan dah lah sini kan, korang nak makan 40 pip lah kan. Tapi kat sini macam mana nak counter 3 shadow ni? Ini kita marking body ke shadow je. Kalau kita tengok dalam smaller time frame, ada tak M15 dalam time frame kecil, kita tengok gaib. Okey, kita tengok sini ya. Dapat tak entry revenge? Contoh nak masuk gatal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okay. Kalau ada entry 3 shadow, biasanya ada juga 3 shadow. Okay. Nampak ni? Ini kita panggil, ni boleh lah kalau korang nak marking juga kan. Jadi kita precise kan. Contoh apa ni? Inilah boleh lah nak ambil sini, tapi tak kena lah ni. Contohnya ini nampak ni, selagi dia tak break, selagi tu dia main-main je. Jadi saya akan ambil, saya tak letak SL. Saya kalau dia break kotak, saya akan cut dia, dan saya akan revenge bila dia masuk balik. Contoh macam ni, dia tak masuk lah ni. Mungkin kita kena smaller time frame lagi lah, cari lah. Contohnya ni, okay ni, ini kat sini lah saya ambil, dan dia break sini, tapi dia retest sini tak dapat lah. Kalau korang jadi habis tak habis lah. Okay, jadi ini kalau nak revenge 3 shadow tadi tu okay, kita tengok contohnya. Ini pun tak berapa comel lah shadownya. Okay, ini dia break, dan ini kita nampak ni, kita boleh retest kat sini. Dan revenge ni dia bukannya korang boleh hold ke apa Kalau saya revenge, saya dapat beberapa pip, saya cabut lah. Ini berapa pip je lah ni, 20 pip lah. So kalau jadi kat H1, H4 lagi seronok lah. So apa yang kita nak bila entry 3 shadow ni, kita macam mana pun kita mengharapkan dia untuk sell lagi. Contoh macam ni ini macam mana nak dapat set, macam mana nak masuk sell. Okay, bila kita marking shadow sini, bila kita marking, bila dah siap 1, siap 2, ini dia panggil 1 shadow, ini dia panggil 2 shadow.
Dan entry kita kat mana? Kat sebelah ni. So korang pandai-pandai lah, agak-agak lah. Kalau korang rasa nak hantar juga askar, hantar dulu 1 sen. Dia sampai sini pun hantar 2 sen. SL korang kat mana? Kalau korang nak terus marking macam ni pun boleh. Andai kata dia break box ni, korang cut je. Dan nak refresh balik, tunggu dia masuk balik. SL korang kat mana? Ambil bawahnya pula. Kalau jadi shadow, kat mana nak letak SL? Atas tak? Tentu saya dah jawab. Kat mana, macam mana candle yang tidak valid tu cek? Candle yang tak valid, yang mana satu ha? Candle tak valid yang macam mana punya? Banyak yang tak valid candle. Dia benda tu kena tengok semasa tau. Kena tengok pergerakan semasa. Kalau sekarang ni banyaknya dah siap. Okey, contoh macam ni lah. Kalau saya, ini tadi saya kata tu. Okey saya tunjuk. Mana tadi? Ni. Okey, contoh ini satu buy. Okey. Jadi kita bolehlah marking sell sini kan. So ini yang tadi saya kata, kalau next candle, kalau satu dia bila dia jadi macam ni, saya tak suka sangat lah macam ni. Dia ibarat dia hantar shadow je. Kalau next candle ni, kalau dia turun solid, dia macam gini kan, dia sell dia, mungkin ada lah shadow ni sikit kan. Ni candle 3 shadow ni, last kali korang kena combine. Korang tak boleh fokus dia saja, kena combine teknik. Jadi kalau macam ni saya lebih suka. Yang ini yang jadi macam ni lah. So next candle ni boleh teruskan lagi kalau dia jadi macam gini. Ini selamat. Dia jadi, maknanya korang boleh bayang saya contoh ni. Tapi kalau dia naik balik, dia jadi atas balik, ni tak best lah. Kita emosi korang confirm dah koyak dah kan. Cuma je korang kan ada, tadi saya cakap, tengok kita kat mana nak cabut. Korang marking je, tengok dia tak close pun. Selagi dia tak close atas dia, selagi itulah dia banyak hantar. Dia cari SL orang dia sebenarnya. Dia cari SL. Kat mana nak cut, selagi body tak close. Kalau H1 korang tarik, tak keluar tarik, selagi tu insyaAllah dia masih valid lagi. Boleh entry kat mana-mana time frame je ke? Boleh lah, ini ikutlah. Dia kalau jadi kat SNR lagi sedap. Contohnya macam mana jadi kat SNR tu? Katalah, ni contohnya ni SNR lah ni. Ni resistant. Dan threshold ni jadi kat SNR. So lega lah, sedap lah. Dia boleh jadi pergi lagi jauh. Kat mana lagi support? Contohnya, katalah support kan. Ni support tak ada. Contohnya, ni support kan. Ini saya makin ni support dan dia break dan dia jadi shadow ni jadi dekat RBS, lagi lega bang. Ini memang sedap lah. Dapatlah juga beberapa pip ni, 200 pip, Masya Allah. Siapa nak bagi kau 200 pip? So anda jadi macam ni dekat area support dan resistance SPR RBS tu, lagi lega. Faham tak? Inilah dipanggil combination lah. Contohnya nampak ni, contohnya ni kita tahulah ini area resistant dan ini second resistant. Nampak? Shadow ni jadi dekat resistance sini. Dan kita tengok kawasan ni adalah kawasan SNR ke tidak. Ni first SNR kan. Yang ni kedua ni SNR dekat kawasan ni je. Tengok yang jauh sikit. Line kedua bawah tu. Benda ni lah kita buat pattern. Saya pun buat sama-sama dengan korang lah ni. Bukan je saya ingat pun. Jauh apa je. Ni yang line kedua tadi tu kan. So ini macam mana nak tahu dia adalah strong SNR? Bila dia banyak cocok tak lepas, dia hantar balik, hantar balik. Dia itu dipanggil, kita boleh lah adjust sikit. Mungkin jadi. So ini dia boleh dipanggilkan sebagai significant SNR. Strong SNR ni tempat yang banyak kali diuji. Jadi mana tadi? So ini kita bolehlah panggil. So kita boleh standby saja di sini. Andai kata korang dah masa tu tengah berlaku, kalau shadow ni berlaku kat tengah macam ni, berlaku dekat tengah-tengah macam ni, saya tak masuk lah. Kalau dia berlaku di bawah sini, contohnya saya masuk. Kalau berlaku kat tengah ni, nampak ni tengah-tengah, nampak dia tak jadi. Berlaku kat tengah-tengah macam ni, tak jadi ya.
Dia tak best. Kalau berlaku kat kawasan SPR RPS tu lega. Boleh faham Okey. Apa tadi nak cerita? Itulah tadi shadow. Dan counter dia macam mana? Macam tadi saya maki. Itu cara counter. Dan korang nak hold lama ke? Kalau jadi kat korang tengok, kalau dapat saya tak ni kat daily lagi lega. Ini pun boleh panggil lah, tapi cacat. Ni nampak ni. Ni selamat hari raya. Selamat hari raya sampai tahun depan. Nampak ni. Ini. Holah. Jadi ini three shadow Dan kita makin kat sini. Ni satu shadow, ni second shadow, dan ini third shadow. Nampak dia berlaku dekat mana? Dia berlaku kat kawasan resistant bang. Jadi lagi dah sedap. Ni kawasan resistant daily pula tu. Lega. Kita tengok weekly apa jadi masa tu. Dan weekly pula di kawasan resistant support. So RBS lah jadi saya start tadi tu. Ni kalau aku perasan aku balon tadi. Okey, itu contoh dia lah. Dan kita nak kat mana nak cut loss, marking lah area sini. Benda ni okey, kita tengok contoh revenge ni. Revenge ni okey, cari mana ni jadi dia break dan kita curi. Kita tarik belakang sikit. Okay, kita cari three shadow. Ini pun boleh lah ni. Okey, contoh kalau korang benda ni boleh jadikan sebagai backup korang untuk macam korang tengah ada entry, cuba cari. Contohnya, ini pun kita boleh ambil 1, 2, 3, 4 turun. Jadi kita boleh marking kat sini. Korang tarik okey. Dia dah terlepas dah lepas kapal dah lah. So kalau smaller time frame mungkin korang dapat entry. Andai kata korang nak curi lagi sell kat sini kan, lepas tu terkena. Patutnya sini lah kita nak ambil. Sini kalau nak masuk balik, kalau dia break dia ada return tak, itu kita masuk. Tapi dalam masa sama korang tengok boleh tak? Benda ni pun boleh dijadikan sebagai base terus tau. Base ni pun benda lain pula. Nampak ni base. Dia boleh terus jadi kawasan base yang dia tak break kat sini, kita boleh masuk balik buy. Lepas tu bye-bye. Tapi nak bagi tahu ini pun boleh dijadikan sebagai base. Apa maksud base? Base ni kawasan yang tiba-tiba dia jadi kawasan yang susah nak ditembus. Kalau tembus pun dia akan masuk balik, itu jadi kawasan untuk counter. Macam itulah.